Muhammadin sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa masraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Sekali tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa fi hadisin akhar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Wa fi riwayatin wa min nafsih. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Artinya, tiada beriman seorang daripada kamu sehingga adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya itu terlebih dikasih daripada yang lain daripada keduanya. Lalu ni kita dok berkecek mengenai sifat hati ataupun dipanggil ta'at batin. Apa maksud ta'at batin? Hati yang baik ataupun hati mula buat ta'at. Ibadat zahir, ta'at zahir, anggota tubuh kena jaga juga. Anggota zahir biar jadi baik, anggota batin pun biar jadi baik. Apa maksud anggota batin? Hati kena jadi baik juga. Antara ciri-ciri hati yang baik ada perasaan mahabbah, ada perasaan sayang kepada Allah Ta'ala. Itu hati yang baik. Kalau tidak ada perasaan sayang ke Tuhan, hati itu masih belum baik. Sekalipun dia baik dengan manusia, tetapi dia tidak sayang Tuhan, hati itu belum baik lagi. Hati tak baik, sekalipun perbuatan itu nampak baik, maka hati ada lagi hak tak moleknya. Dia kita mengaji dah sifat mazmumah, sifat mahmudah. Sifat mazmumah ni sifat-sifat hak tak comel. Kalau ada makna dia hati tu tak comel. Hak ni sifat mahmudah bagi hati. Antara dia sayang ke Allah Ta'ala. Maka antara ciri seorang hati yang molek adalah dia sayang Allah dengan Nabi lebih daripada segala-galanya. Hati dia lagu tu. Pas lagu mana buktinya? Apabila hati sayang kepada seseorang, apabila hati sayang kepada sesuatu, maka dia akan ikut orang yang ia sayang.
Orang hok saya tu buat gapo dia, minta gapo dia akan buat belaka. Tak ada istilah kita saya ke seseorang tiba-tiba dia minta sesuatu kita tak buat. Ataupun kita rasa jemu duduk dengan dia. Adapun kita rasa serabut duduk dengan dia. Adapun rasa tak selesa kau duduk dengan dia. Maka ni bukan tanda hati yang saya dipanggil. Maka apabila saya Allah, saya Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala suruh, Nabi Muhammad suruh, dia buat belaka. Tu bukti dia. Tu bukti dia. Sama ada saya tu kuat ataupun tidak kuat. Kadang-kadang kuat kita buat apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang tak berapa kuat tapi hati ada saya ke Tuhan tapi tak kuat. Maka kadang-kadang kita tinggal apa yang Tuhan suruh. Kadang-kadang hak Tuhan larang kita buat, sudah. Ni tak berapa nak saya. Bukan kata tak ada saya langsung, tetapi saya dia tak kuat. Saya ni mahabbah ini merupakan permulaan makom kedudukan seorang hamba dengan Tuhan dia. Maka kerana saya lah dia bersabar, kerana saya lah ia bertawakal, kerana saya lah ia redha. Permulaan makom. Mula-mula kena ada saya dulu baru boleh bergerak ke Tuhan. Barulah boleh bermujahadah lawan nafsu ikut Tuhan. Ya pertama-tama kena mari perasaan saya dulu. Akhir sekali juga saya juga. Awal saya, akhir pun saya juga. Ni makom kedudukan manusia dengan Tuhan dia. Tu dipanggil makom ataupun martabat dia dengan Tuhan dia. Kedudukan hati dia dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut pula tidak beriman. Semua perkataan tidak beriman, tidak beriman. Ulama bersepakat jumhurnya mensyarah ke hadis ni maksud dia tidak beriman, tidak sempurna iman. Yakni kalau orang tak sayang kepada Allah ataupun Nabi Muhammad, maka iman dia belum sempurna. Bergantung kepada banyak dan sedikit. Maka kalau orang tak sayang kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka hukum dia iman tak sempurna. Sayang kepada Allah dengan Nabi Muhammad, wajib hukum dia. Berdosa kalau kita tidak sayang Allah dengan Nabi Muhammad. Hukum dia wajib. Tetapi sayang Allah lebih daripada segala-galanya sunat. Asas tu, saya Allah, saya Nabi Muhammad tu wajib hukum dia. Berdosa seorang umat kalau tak saya Allah dengan Nabi Muhammad. Patut hak sunatnya, sunat ni saya Allah dengan Nabi Muhammad lebih daripada segalanya. Kalau kita saya harta, saya isteri, saya goni, saya Allah, saya Nabi Muhammad, hak tu asasi. Hak tu wajib kena ada atas tiap orang hati setiap Muslim. Kena saya Allah dengan Nabi Muhammad. Manakala saya Allah dengan Nabi Muhammad lebih daripada segalanya, sunat hukum dia. Kalulah kita kata saya tu sunat, nescaya orang kata tak saya tak apa, boleh benci kepada Allah Nabi Muhammad. Moga sunat ya ke? Tak boleh lagu tu jadi kufur. Boleh membawa kepada kufur. Dia kata dan pada satu riwayat yang lain pula tiada beriman. Semua sebut tidak beriman. Itu maksud tidak beriman. Katanya Baba Abdul Hamid bin Haji Daud Seligi, Baba Mik Seligi. Tu ayah barat orang panggil. Tu ayah bukit orang panggil. Bemik orang panggil. Baba Mik orang panggil. Dia kata tiada beriman. Yang syarah di Baba Mik kafir. Siapa dia tidak beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, maksud tidak beriman ni, hukum dia kafir. Kafir. Kalau lah hak kata hak sani, jumhur kata tidak beriman, tidak sempurna iman. Katanya Baba Mik, kata siapa dia beriktikad.
ada benda yang boleh kita sayang lebih daripada Allah dengan Nabi Muhammad, maka jadi kafir. Sebab i'tiqad. Benda tu jadi dalam hati kepercayaan kita. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Allah dengan Nabi Muhammad paling sayang, tiba-tiba dalam hati kita kata boleh benda lain lebih sayang daripada Allah Nabi Muhammad. Bercanggah i'tiqad kita dengan suruhan Allah Ta'ala, maka jadi kufur katanya dia. Tiada beriman seorang kamu hingga adalah terlebih ia kasihi daripada ahlinya. Hinggalah aku dah. Katanya Nabi, sehinggalah aku terlebih ia kasih daripada ahlinya dan anaknya dan daripada hartanya dan daripada sekalian manusia. Kena saya Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Lepas pada saya Allah, saya Nabi Muhammad. Tak ada istilah kata saya Allah benci Muhammad. Tak ada istilah. Orang kalau benci Muhammad berarti benci Allah Ta'ala. Saya tak benci pun Allah Ta'ala, tapi saya benci Muhammad. Supaya tolong ya. Orang kafir Quraisy dulu, orang kafir sebelum Nabi Muhammad jadi kafir kerana tak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan tak percaya ke Tuhan. Ada percaya ke Tuhan, tetapi dia tak boleh terima Muhammad jadi Nabi. Maka jadi kafir. Percaya ke Tuhan dah jadi kafir juga. Jadi kafir kerana tak percaya kepada Muhammad. Maka tak ada istilah kita nak pisahkan di antara Allah dengan Muhammad. Maka apabila orang mulia ke Allah, berarti dia kena mulia ke Nabi Muhammad. Saya hormat kepada Allah, saya mulia ke Allah, tapi Nabi Muhammad tak mulia lah mana. Nabi Muhammad biasa-biasa ya. Tak sodok bersungguh sangat kat dengan Nabi Muhammad. Hak ni jadi kafir juga. Kerana menghina Nabi Muhammad. Ada orang kecek lah ni Nabi Muhammad tak sudut bersungguh sangat lah. Moluk-moluk gapo dia kat dia nya. Bersungguh kata. Nampak Nabi Muhammad seperti biasa ya. Apa rasa lagu tu? Sebab saya mengaji pandai. Saya boleh PhD, sebutir, 2 butir, 3 butir. Maka rasa Nabi Muhammad biasa lekeh ya. Nabi Muhammad tak ada PhD. Ada seorang bertanya, seorang perempuan. Seorang perempuan bertanya seorang ustaz, dia kata Nabi Muhammad ni pandai mana? Yang ngaji dengan siapa? Dia tanya. Bapa dia tanya lagu tu sebab dia pensyarah. Dia profesor berkali. Nama. Dia kata saya mengaji ada guru saya. Profesor Yahudi tu guru saya. Tapi Nabi Muhammad ni bisa ke mana? Dia mengaji dengan siapa dia ni? Dia tak boleh terima kata, dia kena PhD baru pandai kali. Berkali Nabi-Nabi pun kena ambil CJ juga baru diiktiraf orang-orang ngaji. Gila tahap tu minat ke CJ sampai Nabi pun pertikah sehingga kalau tak ada CJ tak nampak bijak lah mana. Kalau ngaji dapat wahyu pun tak bijak lah mana. Nabi ni mengaji dengan Tuhan, ngaji dengan Kok Jibril. Oh tak boleh terima. Berkali Jibril pun kena ambil SPN kau guano tak tahu orang ni. Bapa ni otak minda, mindset dia ni. Otaknya setting dia oleh orang kafir, kalau tak ada CJ tak diiktiraf kebijakan dia. Sekalipun orang yang sangat bijak, nabi-nabi dapat ilmu wahyu, dapat ilmu daripada Jibril, tak diterima juga kecuali melalui cara pengajian pokok dia. Bapa masalah berlaku. Manusia apabila terlalu bijak jadi masalah juga. Namruz tu orang bijak belaka tu. Namruz ni orang pandai, orang bijak zaman dia. Ilmu bintang pandai, ilmu astronomi pandai, ilmu goni pandai. Maka apabila terlalu bijak mengaku jadi Tuhan. Tak mengiktiraf orang lain. Tu Namruz. Lama-lama jadi Namruz. Mari Nabi Allah Ibrahim. Dia nampak Nabi Ibrahim tu biasa dah berkali. Tapi Nabi Ibrahim mengaji dengan Jibril, mari wahyu gapo dia tak terima. Sebab apa? Dia nampak tak bijak. Bagi dia nampak biasa-biasa. Sekalipun apabila berdebat dengan Nabi Allah Ibrahim kalah dia. Apabila Nabi Allah Ibrahim dipanggil bergadak kepada Namruz, maka orang kampung dia mengadu ni Ibrahim ni.
Kampung ambo dia ni wak kaca ni. Bodoh tak tahu kok mana ni. Jenis tak bersaing orang lah gapo dia. Bodoh anti sosial lah gapo dia. Anti goni. Ni. Satu malam popok kita pergi lah berderak. Keliknya katok habis berhala popok kita, Tuhan popok kita. Ni tuanku ni, kakak ni. Katanya Nabi Allah Ibrahim senyak ya. Katanya Namruh, demo nama gapo demo? Katanya Nabi Ibrahim kata Ibrahim. Apa demo katok ni? Gapo dah berhala popok dia ni. Senyak Nabi Allah Ibrahim kata. Tak jawab gapo dia. Katanya Namruh tu tak ganah lah ke mana. Dia mau katok berhala. Sini kawasan ni hamba Tuhan. Sudah. Kata Nabi Ibrahim. Bertemu Rabu lah kali ni. Hak kampung hamba duk sembah berhala. Hak ni bisa lagi dia pula mengaku dia Tuhan. Namruh kata. Katanya Nabi Ibrahim gapo dia? Bukti kata Nabi Allah, demo tu Tuhan. Katanya Namruh, demo duk mengaku. Dia mau bawa ajaran macam-macam, kata ajaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Gapo dia gak bisa Tuhan demo? Katanya Namrud. Katanya Nabi Ibrahim, Tuhan ambo boleh menghidupkan dan boleh mematikan orang. Nabi Ibrahim jawab. Katanya Namrud, benda ni semestiknya. Ambo ke Tuhan juga, boleh menghidupkan, boleh mematikan. Pergi panggil panduan dua orang meh. Mari dua orang. Bunuh kawan dia. Jak mati kawan ni. No, seorang lagi. Kelik di rumah makan nasi. Kelik di rumah kawan tu enggak. Tengok ambo. Bo hidup orang mati orang tu biasa, bagai semesek ya. Tu ambo mati dah seorang. Hidup dah, dia unggah lagi. Katanya Nabi Ibrahim, bijak separuh kawan ni. Telur masuk separuh. Nampak lah bijak. Setahun ni kecek lagu ni. Katanya Nabi Ibrahim gini ya. Kita pakai mati kak gini ya. Gini. Tuhan hamba hak nama Allah ni wak naik matahari sekarang daripada masyrik wak turun ke maghrib, wak turun ke alik jatuh. Kalau tuanku bisa, tuanku naik sekarang lo ni hamba nak tengok matahari tuanku rubah hak turun ke ni wak naik tu pulah kok ni. Ke tuanku bisa ilmu palak, ilmu astronomi, bejok ada siji ada gapo dia orang iktiraf belaka. Nampak bejok telajak saja, wak naik matahari. Ubah halan ni. Bukan kata buat bangunan, buat gotu, buat kau ni ubah daripada matahari turun kau ni naik kau tu pula. Fabuhital ladzi kafar. Tengango Namrus. Tak boleh jawab. Maka orang lain pakat tengok belakang. Dia orang bijak. Tiba-tiba soalan periksa yang diberi oleh Nabi Allah Ibrahim tak boleh jawab. Malu dia. Malu? Tutup ke? Ni memang budak ni karut soalan ni. Tak ikut piawai dia. Nampak tak ikut soalan prosedur dia. Nampak igat bakar dia. Tak boleh ni orang ni hidup lebih bijak daripada hamba ni. Kena mati. Yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Hak tu manusia kalau dia bijak tak boleh nak terima. Ilmu wahyu pun tak boleh nak terima, ilmu wali tak boleh terima. Ilmu kasyah tak boleh terima, dok terima ilmu siji dia tu ya. Selain daripada ni hamba tidak iktiraf. Biarlah benda ni diiktiraf oleh Allah, diiktiraf oleh wali Tuhan pun, kekasih Tuhan. Tetapi dia tidak iktiraf. Ilmu ada sekolah tu. Dia tengok ilmu selain daripada hak universiti supaya sapoh ya. Tak ada faedah langsung. Ngajilah daripada alim setara mana kulit ke kulit bodoh ya tahap pokok dia nya. Selagi mana tak masuk CJ, tak ambil PhD, tak tulis tesis, selagi itulah bodoh dia kata. Pok dia mana tengok engkau PhD. Maka apabila ada perasaan lagu tu, ilmu ada tetapi hidayah tak ada. Ngaji semakin pintar tetapi tidak ada hidayah. Semakin sombong, semakin takabur, semakin ilmu tidak membawa dia kepada Tuhan, ilmu membawa dia kepada jawatan-jawatan. Ilmu membawa dia kepada pitih-pitih, tidak membawa kepada hidayah kepada Allah Ta'ala. Dan pada satu riwayat lagi, yang terlebih kasih ia akan daku daripada dirinya. Bukan kata saya Nabi Muhammad tu lebih daripada manusia segala-gala dia, anak dia semua. Bahkan diri dia sendiri.
Dia kena rela korban sebagaimana sahabat rela dia mati kerana Nabi Muhammad. Ambo mati tak apa. Tubuh dia hancur tak apa. Dan sahabat-sahabat dulu bukan berkata saja, bukan dibuktikan dengan perbuatan. Kita lah ni betul kodok saya kepada Allah, saya kepada Nabi Muhammad. Kerana perasaan saya ini tidak menyebabkan satu penderita merasa sakit, bahkan merasa enak. Kalau kita saya kepada Allah Nabi Muhammad, mari mengaji rasa mudah, semaya rasa mudah, tutup aurat rasa mudah. Apa sebab hamba saya Allah dengan Nabi Muhammad. Dialah yang boleh tolong hamba, selamatkan hamba daripada api neraka. Kawan ni belum tentu lagi dia takut masuk neraka. Dia takut masuk neraka. Belum tentu boleh menyelamatkan hamba. Maka sahabat-sahabat dulu rela korban diri dia kerana saya Allah, saya Nabi Muhammad. Kita kalau kurang perasaan saya dalam ibadat rasa berat. Berat weh. Nak mari mengaji pula, minyak kereta habis. Mari tugas orang lain tak mari. Tapi kalau rasa saya supaya kita lah mula kenal orang rumah kita, belanja habis pitih kita. Nak makan ais kering, beli ais kering. Nak makan palobah, kita makan palobah. Nak makan nyetak bah pun wi belaka, habis pitih pun tak apa, tak rasa berat. Tunggu tugas panas cenceng, bawa bunga seputih. Tunggu nak jumpa dengan orang rumah dia. Orang kata panas nyanyolah, mari duduk pak teduh. Tak boleh. Tak nampak gentleman. Tengah panas baru jala. Manusia kalau dia saya ni lagu tu lah. Maka saya tu Tuhan letak dalam diri manusia, bukan letak kepada benda-benda lagu tu. Letak pada Allah. Bangun tahajud, sejak duduk caca. Baru jala. Ni benda pak lain boleh sejak duduk caca. Depan Tuhan tak boleh nak duduk caca. Tak kena lah. Syahdan. Dan makna mahabbah itu iaitu cenderung hati kita. Bukan kata cenderung hati zahir dah. Hati ni kalau belok punah kita. Hati duduk molek-molek, sumbak duduk alik kau ni. Cenderung jadi belok pergi kau ni. Bukan gitu maksud dia. Perasaan hati tu cenderung kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat dia. Tabiat dia suka apa dia. Jenis minat lasih, minat kelasih lah. Kalau minat ke pasu bunga lah. Minat ke goni lah. Tabiat hati dia yang tertobok di dalam hati dia lagu tu. Tu dipanggil saya. Hati kita cenderung kepada benda tu. Contohnya nasi ikan lauk air. Ikan dengan air. Hati kita lebih cenderung. Bukan hati tu jadi dok belok. Weh tu ubik nak hati tu belok nak pergi kena air. Dok hati tu dok perasaan tu cenderung lebih berat alik kau tu. Tu dipanggil saya. Berarti di antara ikan dengan air dia mau saya kaya lagi gitu maksud dia. Di antara dunia dengan akhirat hok mana kita saya? Katanya ulama kalau mu nak ceh hok mu saya lagu mana? Mu nak saya akhirat kau tak mu saya akhirat, tanya orang minta sedekah. Kalau orang minta sedekah, mu lebih bui kepada dia, mu saya hok mana? Saya hok ambo bui lagi daripada hok ada dalam poket ambo. Hok ada dalam poket ambo belum tentu hok ambo lagi. Tu akhirat. Tapi hok mu saya hok ni lagi daripada bui, hok tu tak berapa nak akhirat. Akhirat tak berapa nak saya. Ada, tetapi tak berapa kuat. Kita sebut dah nah. Manusia ni orang mukmin ni nak akhirat dia, saya nak akhirat dia. Tapi ada tu tak kuat lah mana. Nak selok dah. Tak bergerak lah mana. Demo nak akhirat, nak mari ngaji, tak zai. Tak zai pula. Nak mari ngaji. Nak tapi lemah sikit, lemah. Tak kuat. Dan tiap-tiap yang lazat itu disukai oleh nafsu. Lazat itu suka oleh nafsu. Sama ada nafsu yang hina, nafsu yang jahat, dia akan suka benda lazat yang haram. Benda lazat yang haram, nafsu yang jahat akan suka. Apabila nafsu jadi baik, maka dia suka juga benda lazat. Tapi benda lazat akhirat. Suka munajat, suka semaya, suka bersendirian dengan Tuhan, suka baca Quran, suka selawat. Ni suka juga ni.
Saya juga ni. Tapi saya oleh nafsu yang baik. Kalau nafsu hak dia suka dia akan pergi. Sebab itulah nafsu ni Tuhan letak kepada diri kita supaya kita nak akhirat dan kita boleh buat amal. Kalau tak ada nafsu gak semaya malah. Zikir malah. Baca Quran je ni tak ada nafsu ya kahwin ni. Tak ada apa lah. Dan dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Artinya diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Tengok, hubbiba Nabi sebut. Hubbiba ilayya, diberi perasaan kasih. Nabi sendiri tidak kasih, tetapi manusia standardnya diberi perasaan kasih kepada 3 benda ni. Ambo ni Tuhan letak saya juga kepada benda lagu ni. Nabi sendiri saya kepada 3 benda, suka kepada 3 benda ni. Pertama, Nabi suka bau-bau yang harum. Bau wangi Nabi suka. Kita jangan suka benda bau busuk kerana dia menyebabkan otak jadi kecut. Kecut otak. Jadi lemah otak. Ajar jadi bau wangi, ajar pakai minyak atar sebab Nabi suka. Nabi suka pakai bau ud. Ud ni kayu gaharu. Manakala Nabi puji pula bau kasturi. Nabi kata seafdal-afdal minyak atar, minyak wangi ini adalah kasturi. Manakala Nabi sendiri pakai, Nabi pakai gaharu. Gaharu lah ni mahal lah. Kedua, Nabi suka perempuan. Perempuan Nabi suka. Pak kita suka perempuan kau suka apa dia? Nabi orang jatuh, tabiatnya akan suka kepada perempuan. Salah ke? Tidak salah. Tetapi perempuan yang halal, hak tu tak apa. Kalau perempuan yang haram pun suka juga, bini orang pun suka juga, munasabah lah ni. Hak ni nafsu jahat ni. Nafsu baik, dia suka kepada benda-benda yang halal. Makanan yang halal, isteri yang halal, harta yang halal. Hak tu tak apa. Hak ni benda dunia. Benda dunia cenderung hati saya lagu ni. Saya. Ketiganya, benda akhirat Nabi saya. Apa dia? Tetap mataku di dalam sembahyang. Qurratu aini ni sejuk mata hatiku dalam sembahyang. Nafsu juga ni. Nafsu suka kepada akhirat. Ya. Kalau tak ada nafsu, tak boleh pergi kok mana-mana. Kok dunia pun tak boleh pergi, kok akhirat pun tak boleh pergi. Jenis orang sejuk lagu tu bateri mapuh dia panggil. Dunia pun tak buat kerja sebab lagu tu. Akhirat pun tak sih. Tahu tak ada nafsu belaka ambo. Berat lagu. Dunia pun tak sih, akhirat pun tak sih. Yakni hadir hatiku akan Ta'ala di dalam sembahyang. Dunia Nabi suka, akhirat Nabi suka. Dunia yang halal. Akhirat tertudahlah Nabi sukanya. Dan ketahui olehmu bahawa segala orang yang arif itu tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih akan Allah Ta'ala. Bapa demo suka ni makan nasi ni. Nampak makan nasi ni? Sebab ambo makan nasi ni nak suruh ada kekuatan nak buat taat ke Tuhan. Bapa demo suka benda ni. Benda ni boleh bawa ambo ke Tuhan. Bapa demo suka benda lagu ni. Benda lagu ni boleh tolong dalam ibadat ambo. Jadi dia suka bukan kerana nafsu semata-mata. Bukan dia suka kerana kepentingan dia. Dia suka kerana Allah Ta'ala kata benda ni manfaat untuk agama dia. Kerana di dalam hati mereka itu bahawa sesuatu itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang ada hati perikat lagu ni, semua tu dia melihat Allah Ta'ala belaka, maka dia sukalah gapo dia pun tidak jadi mazmumah. Dia suka kepada harta tapi dia nampak harta tu Tuhan ada situ. Gapo dia maksud Tuhan ada dengan harta tu boleh buat kebajikan.
Maka dia suka kerana Allah, bukan kerana nafsu. Hak Tuhan marahnya kita suka sesuatu kerana nafsu kepentingan semata-mata. Hak tu tak boleh. Tapi kalau suka kerana Allah, sekalipun benda tu nampak macam dunia, maka benda tu jadi akhirat, jadi pahala. Dan lazim daripada kasih kepada Allah itu kasih kepada segala makhluk. Kalau betul muni orang sayang ke Tuhan, orang tasawuf, orang hakikat, betul mu sayang ke Tuhan, maka mu kena sayang kepada makhluk dia. Jangan wak khianat kok binatang, jangan wak khianat kok pokok-pokok, jangan dak wak khianat kepada makhluk Tuhan kerana mu sayang ke Tuhan. Bapa mu tahu khianat kepada lagu ni? Oh, Tuhan buat ni binatang ni. Allah lah sayangnya lah hamba. Kita tengok anjing pun jebeh, tengok babi pun jebeh, tengok manusia pun jebeh. Bapa, orang ni kata sayang ke Tuhan, muka tak suka kat orang. Orang kalau sayang ke Tuhan, babi pun dia suka. Nah, siapa dia boleh buat babi? Ada yang kata babi hodoh lah ke apa. Mu dok kata hodoh, demo boleh buat ke tak? Tak boleh buat. Pas demo dok hina, siapa dia buat ni? Ada Nabi Muhammad ajar, ada Allah Ta'ala ajar suruh hina makhluk Tuhan. Nabi Muhammad ajar, kalau setuh basuh saja, bukan hina dia. Nah, ni kita siap hina. Ni bukan Nabi Muhammad ajar, dok. Nabi Muhammad ajar dia kata. Betul kau Nabi Muhammad ajar benci makhluk Tuhan ni. Nabi Muhammad ajar kalau setuh basuh. Kerana dia tu najis, bukan suruh hina. Ni terbalik lebih-lebih kita, dia panggil over telajak kita. Syariat suruh kata basuh, najis jadi kebeci pula. Beci ke apa dia ni makhluk Tuhan, boleh buat. Maka orang-orang kena Tuhan, maka dia melihat di hadapan dia semua Tuhan berlaku. Maka hidup dia penuh dengan kasih sayang. Kerana sayang Allah merebok di makhluk dia. Dia rasa sayang Tuhan, maka hak berkait dengan Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan semua suka berlaku. Kita kalau sayang kepada seseorang, dia pandai buat kek, dia buat kek tak jadi pun kita kata sedap. Allah sedap jangan dia mau buat kek, padahal kek tu makan supaya nak selok dah. Oh sedap. Apa? Sebab sayang tu Maka semua hak dia buat, makhluk-makhluk dia, kau apa dia hak dia cipta dia buat, semua suka berlaku. Maka begitu juga Tuhan. Kalau betul mu sayang kat aku, sayanglah makhluk aku buat. Tu maksud dia. Dan segala perbuatannya perbuatan Tuhan. Apa yang berlaku itu adalah zahir Tuhan. Apabila orang kata kita, apabila orang marah kita, kita tengok perbuatan tu Tuhan je buat, maka kita tidak akan terasa hati kalau kita ni ingat lagu tu. Kita jadi terasa hati orang marah kita, orang fitnah kita, orang kata kita sebab kita nampak dia je buat. Ni kakak ni buat, kita akan jadi marah. Tapi kalau orang royak kata kita mu perhati sikit weh. Tuhan yang menggerakkan lidah dia. Tuhan nak ujimu Tuhan. Ya senyap lalu, tak kata apa dia. Tengah duduk mengair kabar-kabar mari hujan. Ngepek Allah hujan pula. Tengah nak jemur baju berak hujan. Ya Rabbi hujan dah pula. Ngepek gogel-gogel basahlah pula baju hamba. Tuhan waktu hujan. Dak selalu. Sebab apa? Kita kalau tengok Tuhan, barulah hati kita jadi tenang. Tak ada istilah kita duk tengok makhluk tapi nak ketenangan. Tak ada dah. Kerana makhluk ni dia macam-macam PA, macam-macam perangai. Hak baik buat tak ada masalah lah. Kalau zahir hak jahat, kalau tak tengok Tuhan, sudah lalu kita. Orang dia buat khianat kita, kau gapo dia kalau tak nampak Tuhan, kita akan memberontak, akan serabut, akan gapo. Tapi kalau nampak Tuhan kak, orang bawa depan kita, ping jatuh gelas, pecah dah lah. Kalau orang tengok Tuhan, tebal lah gakah ni kata buat kerja, gogel ngepek. Kalau orang royak kata, Tuhan tu, dah. Memang lama perasan dah. Senyap selalu. Sebab tu orang yang hidup dengan Tuhan, hati duduk dengan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, dunia bertukar. Kanan menjadi depan, depan jadi kanan, atas jadi bawah, bertukar keadaan lagu mana pun, zaman payah, zaman menyakit, zaman susah, hidup dia tenang dia. Tak ada masalah gapo. Nah,
Hak ni bukan main, nak minta ayat lagu ni, nak minta doa lagu ni, hati dia duk tengok makhluk lagi. Nak tenang lagu mana? Kita ni apabila tengok kekasih kita, Tuhan kita, senyap selalu kita. Tak ada lah orang memberontak sebut Tuhan lagi. Tak cara aku nak marah juga. Berat benar dah setara tu kau tu. Kerana kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala seperti kasih akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim kasih akan Allah Ta'ala. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Ta'ala kepada kita. Kita sayang kepada Nabi Muhammad kerana Tuhan sayang kepada Nabi Muhammad. Kerana Tuhan suruh sayang kepada Nabi Muhammad. Tak ada istilah hamba saya Allah, saya nak dengar kata Allah, saya nak ikut perintah Tuhan tapi tak saya Muhammad. Ke saya Muhammad tak saya Allah Taala ke jadi syirik pula dalam bab saya. Saya Allah lagi, saya Muhammad lagi. Orang ni kalau dia nampak dua. Nampak Muhammad lagi, nampak Allah. Tu yang. Tapi kalau nampak Tuhan belaka, Nabi Muhammad pun Tuhan juga buat, makhluk dia juga. Maka kita sayang Nabi Muhammad kerana Tuhan belaka. Tak nampak. Maka tak ada istilah syirik. Kalau orang masih nampak dulu, hamba menduakan Tuhan pula ni. Hamba hormat kepada, ada orang kata jangan duk hormat sangat gak tok guru kita tu. Dia duk nampak orang lain-lain. Kita kalau nampak Tuhan, maka Tuhan suruh hormat kepada orang alim. Suruh hormat kepada orang tua. Jadi syirik pula. Hormat ke Tuhan lagi, hormat kat ni lagi. Dia mau nampak dua, nampak syirik sungguh lah. Orang nampak perintah ya. Perintah daripada Tuhan. Sebab tu malaikat apabila Tuhan suruh sembah kepada Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam, dia ikut. Moga Tuhan suruh sembah kok gapo dia pun kayu kok gapo dia, ikut sebab perintah. Dia tak nampak ke hamba sujud ni kan jadi syirik dengan Tuhan pula. Tak nampak malaikat. Dia nampak ya. Semua ni di bawah tadbir Tuhan, perintah Tuhan. Maka kita buat gapo-gapo menuju kepada ya sebenarnya. Dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi itu, saya kepada sahabat Nabi. Lazim kasih akan Nabi. Saya ke Nabi. Dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasih Allah Ta'ala. Saya ke Nabi berarti saya Allah Ta'ala tu. Tak ada istilah sama saya Nabi tapi tak saya ke Tuhan. Pening saya Nabi atas dasar gapo. Dan demikian lagi kasih akan aulia Allah, wali-wali. Dan ulama itu kasih akan Allah Ta'ala. Saya kepada kekasih Tuhan berarti saya kepada Tuhan. Kita sebut dah. Orang yang saya kepada seseorang, dia akan saya semua yang berkait dengan seseorang itu. Sama ada suruhan dia, perbuatan dia, kerja-kerja dia, semua dia akan saya. Dan demikian lagi kasih akan makanan itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala kerana makanan itu nikmat daripada Allah. Kalau saya lagu ni, saya Mahmudah ni. Dia apa-apa demo, saya sangat kok kereta demo, duk basuh-basuh ni. Saya ke Tuhan gak. Hamba basuh ni kerana dia makhluk Tuhan. Dia khidmat kat hamba, boleh buat game mengajar, boleh buat gapo dia. Bukan saya kerana nafsu, kerana nak lupa ke Tuhan. Dak. Hamba semakin basuh kereta semakin ingat Tuhan. Allah hak ni lah, hak Tuhan beri kat hamba. Boleh buat game mengajar, uduh-uduh biar mampu tengah jalan pun. Berak basuh. Bercalah habis cak-cak semangat lanjut basuh kerana Tuhan Ada orang tak ada kereta pun. Tak ada gapo dia pun, tetapi hati tak ada Tuhan dalam dia. Duk koya akut engkau lain. Ada orang dunia di keliling dia tapi dia nampak Tuhan. Bukan kata makna tidak saya tu, makna saya tak saya. Jangan saya selain daripada Tuhan. Tak cara belakang kereta isi minyak, podok air bateri, podok menetuk tengah jalan pun tak cara apa. Membazir harta. Syariat marah pula membazir harta. Ada saya tasawuf tu kau Nabi Muhammad buat kerja lagu tu. Tohok bagi dia koksi lagu tu. Kena cara. Sebenarnya kita malah tiba-tiba atas dasar zuhud. Kita malah basuh kereta. Tiba-tiba tanya, buat apa kereta tak basuh tu? Tasawuf.
Zuhud. Ya Rabbi. Kereta ni boleh guna lagi buat kebajikan. Oh, tasawuf ke ambo. Tasawuf apa malah kohong. Baju betik sawa, bau busuk banga, tak sih basuh, tasawuf. La ilaha illallah. Nabi Muhammad lagu tu kau buat kerja Nabi Muhammad buai harta lagu tu kau. Malah lagu tu kau. Kita malah royak malah. Jangan lesek kepada Nabi Muhammad. Kita nak buat alasan, berok lesek Nabi Muhammad ajar. Dan menguatkan akal ibadat kepada Tuhan. Saya makhluk kerana Allah. Ni. Hak ni mah mudah. Ya jangan saya makhluk kerana makhluk tu sendiri. Hak tu tak boleh. Saya makhluk kerana Allah tak apa. Dan demikian lagi kasih akan pakaian dan perempuan dan segala dunia itu melazimkan akan kasih akan Allah. Lagu mana pula saya? Kerana semua itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apabila amanah, apabila nikmat dia menjadi amanah. Tuhan bui isteri, Tuhan bui anak kita pun saya. Saya kepada anak saya, kepada isteri cara ke dia. Bui agama ke dia. Bui nafkah kepada dia. Saya. Sayalah kerana dia tu nikmat hak Tuhan bui. Dia ni amanah kepada hamba, hamba kena cara. Dia lapar, hamba bui makan nasi. Dia sakit, hamba buat pergi hospital. Apa? Dia ni amanah. Nikmat hak Tuhan bui. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan tunjuk-tunjuk gak sikit. Ni pitih berkeruk dalam poket. Pakai baju buruk, nak suruh nampak tasawuf. Ada tu bukan main, nampak tu tasawuf. Tanah beratus hektar. Orang tua dulu yang minat tanah. Nampak tu tu Allah, kain pelekat selai ya. Kain pelekat pun nekat dah. Tanya tanah, ya Allah 100 hektar dah. Ada orang tu semak berjetak, sekar pun tak ada tanah. Orang tua dulu, jangan minat nyepel pitih. Minat emas, minat gapo orang tua style dia dah. Nampak macam tasawuf. Ada tu tak pernah kacang gula rumah dia. Kacang gula tak ada. Pergi rumah orang minum air sirak. Allah sedapnya air gapo ni, air sirak ya. Tak biasa minum air sirak rumah. Tanah. Siapa tak pernah beli dah tanah. Banyak telajuk, takut pisau pada raja. Raja kata nak tanah dia banyak pada hamba, berat lajuk dah dia ni. Manusia lagu tu. Nampak tasawuf? Tasawuf ni bukan luaran tasawuf ni dalam hati. Kalau orang lagu ni, Nabi Muhammad ajak perang. Tak pergi kalau lagu ni. Dah harta ni. Tak lillah tak pergi. Sahabat-sahabat dulu harta ada. Nabi Muhammad ajak pergi mana? Hilang harta demo lepas ni. Mati demo. Cara amanah Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau orang lagu ni sudah nampak tasawuf dah. Apa? Tak segi harta. Akan tiap-tiap yang engkau kasih akan dia semuanya melazimkan akan kasih Tuhan. Tapi kena ajar hati kita biar nampak Tuhan dah. Jangan juga dok suka kepada harta akhir sekali nampak harta seharta-hartanya. Biar nampak Tuhan, hak tu baru jadi mahmudah. Ketahui olehmu bahawa kasih akan Allah terbahagi atas dua bahagi. Barang ni kena latih ni. Kalau tak latih dia tak mari. Ni orang nak bersuluk dah ni kitab Hidayatus Salikin ni orang nak bersuluk dengan Tuhan. Suluk ni makna dia orang nak berjalan menuju Tuhan. Hati dia tak syarat dia berjalan. Tak berjalan duduk rumah pun hati dia berjalan ke Tuhan.